Baik saudara, sesi Town Hall Temu Erat Madani ke tengah isu ekonomi dan pembangunan Labuan. Itu antara paparan lintas langsung dari wilayah Persekutuan Labuan. Langsung bersama rakan penyampai Harji Jack. Silakan Harji. Kepimpinan Labuan mampu merancang dan melaksanakan pembangunan. Itu antara yang diketengahkan pada sesi Town Hall dan Temu Erat Madani pemimpin politik dan masyarakat. Dalam masa sama, polisi ditetapkan kerajaan pusat perlu dikaji semula secara holistik dalam mengembalikan kekukuhan ekonomi Pulau Bebas Cukai Labuan. Sementara keupayaan kepimpinan tempatan membuat keputusan mengikut keutamaan Labuan perlu diperkasakan. Masalah di Labuan ini dia di bawah federal territory, di bawah kerajaan persekutuan. Dan pengurusi Perbandan Labuan umpamanya, dia tidak mempunyai suatu kuasa eksekutif untuk menguruskan Labuan secara keseluruhannya. Kita terpaksa Jabatan Wilayah hendak membuat permohonan itu di setiap kementerian berasingan. Jadi itu akan mengambil masa dan itu yang menyebabkan sekarang ini Labuan seperti ketinggalan. Kalaulah di Sabah dan Sarawak gunakan MA63 untuk kembalikan 5% ataupun 10% royalty, why not kerajaan persekutuan juga pertimbangkan daripada hasil cukai yang dipungut daripada Labuan, salurkan kepada Perbadanan Labuan, bagi keupayaan kepada Perbadanan Labuan untuk melihat dan bangunkan Labuan. So, saya setuju dengan Datuk Azman, yang penting kasih keupayaan kepada kita di Labuan. Keterhubungan penerbangan ke Labuan, pusat hub minyak dan gas serta status Pulau Bebas Cukai turut menjadi topik yang diperhalusi. Town Hall menghimpunkan lebih 300 individu terdiri daripada pemimpin tertinggi politik dan masyarakat di Labuan. Seramai 80 prospek Pusat Koreksional Labuan mengikuti program Ma'al Hijrah peringkat institusi itu bersempena sambutan Ma'al Hijrah. Diadakan di Surau Muhammad Al-Fatih, Blok Penginapan Sejahtera pusat itu, pengisian termasuk ceramah hijrah antara sirah dan teladan disampaikan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, Dr. Nik Azlan Nikman. Selama ini kami tidak mengetahui apa itu tentang mahijrah. Jadi sebagai seorang manusia kita perlu berhijrah dan saya akan cuba hijrahkan diri saya ini sebagai seorang prospek yang ada perubahan dan ada peluang untuk menjadi seorang yang baik. Program sebegini banyak mengubah kepada prospek seperti kami yang menjalani hukuman. Hijrah tu maksud saya mengubah seseorang itu menjadi lebih daripada terbaik daripada yang sebelum ini. Harapan kami supaya apabila mereka keluar nanti mereka akan menjadi manusia yang berguna dan mereka mempunyai kerjaya dan berbakti kepada masyarakat dan juga keluarga mereka. Selain program pemulihan bersesuaian dan efektif melalui pelbagai pendekatan, program seperti ini turut menjentik jiwa prospek untuk berhijrah ke arah kehidupan lebih baik. Memperkukuh ilmu fardu kifayah, itu antara yang ditekankan dalam program Sinergi Labuan FM pengurusan jenazah anjuran Jabatan Penyiaran Labuan. Terbit program Rafiah Ibrahim berkata, ilmu pengurusan jenazah perlu terus diwarisi bagi menjaga kelangsungan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Salah satu ruanglah untuk kita mencari pelapis dalam golongan belia untuk meneruskan lagi bagi mengendalikan pengurusan jenazah. Dan alhamdulillah kita ada peserta yang paling muda setakat ini berumur 15 tahun menyertai program ini. Program berlangsung di Masjid Al-Sultan Abdullah Sungai Bedaun disertai seramai 65 peserta berumur 15 hingga 45 tahun. Tang mandi, cara kafankan, sebayangkan, feelingnya sana macam seronok dia lah. Dapat membantulah lebih memahamilah pasal mandikan jenazah ni. Dapat memantapkan agama dengan ukhuwah kerohanian kita agar dapat mengajar anak-anak muda agar kita dapat mempelajari cara-cara menguruskan jenazah. Program turut melibatkan penyertaan warga kerja Jabatan Penyiaran dan penceramah jemputan diiringi 6 fasilitator. Pertingkatan ilmu keselamatan diri dan mencegah risiko kebakaran. Sekolah Tadika Cihua Labuan bekerjasama dengan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengadakan latihan kebakaran di sekolah berkenaan.
Guru Besar Tadika Cihwa Wong Chun Eng berkata, latihan itu bertujuan memberi pendedahan kepada kaki tangan guru dan pelajar. Ia turut memberi pengalaman langsung ketika menghadapi bahaya kebakaran dan berlatih menyelamatkan diri ketika berdepan situasi kecemasan di sekolah. Ada kebakaran berlaku, jadi cikgu-cikgu tidak panik untuk membawa anak-anak keluar daripada bangunan dengan selamat. Dan juga betul-betul tahu macam mana gunakan pemadam api untuk memadamkan api. Supaya semua orang dalam bangunan ini, kawasan ini adalah selamat. Latihan kebakaran diadakan 2 kali setiap tahun. Sekian paparan dari Labuan, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Harji langsung dari Labuan.